Ustaz tu tanyalah, kau siapa? Siapa hantar kau? Sekali jin tu cakap, Aku adalah ibu mertuanya. Aku benci dengan menantu aku dan aku nak dia bercerai dengan anak aku. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku kepada satu lelaki yang mana ianya berkaitan dengan ilmu kongkang. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, kejadian ini berlaku sekitar tahun 2008 kepada seorang lelaki yang bernama Azmi, bukan nama sebenar. Azmi ni pada satu hari, dia ni dinaikkan pangkat untuk menjadi seorang pegawai dekat sebuah bank ni. Tetapi, tak lama selepas dia ni dinaikkan pangkat, Azmi ni tiba-tiba meletakkan jawatan. Masa tu, isteri dia dengan ahli keluarga dia yang lain memang tentang habis-habisan lah tindakan si Azmi ni untuk meletakkan jawatan. Tetapi walaupun Azmi ni dia tentang habis-habisan oleh keluarga dia yang lain untuk meletakkan jawatan secara mengejut tu, Azmi memang tekad untuk resign juga. Dia kata dia tak tahu kenapa tiba-tiba semangat dia untuk pergi kerja tu macam hilang. Macam jadi malas gitu. Jadinya, lepas dia meletakkan jawatan sebagai seorang pegawai dekat bank tu, dia pun pergilah buka satu kedai runcit ni. Tetapi malangnya, kedai runcit yang dia buka tu pun tak lama tau. Bertahan dalam 2 bulan macam tu je. Azmi ni pun dia tak faham kenapa dia jadi macam tu. Dia macam mula-mula dia bersemangat tau. Macam berkobar-kobar lah untuk buka kedai. Tapi malangnya kan, bila lepas dia buka, walaupun bisnes dah macam nak maju, tapi bila dia pergi ke kedai, dia jadi malas. Dia macam pergi ke kedai, tapi kedai tutup, lepas tu dia tidur je. So benda tu berlarutan sampai 2 bulan. So last sekali terpaksalah tutup kedai. Jadi bila bisnes kedai runcit tu memang hancur kan, si Azmi ni pun berjinak-jinak untuk menjadi seorang penceramah dan juga sebagai ejen insurans. Mula-mula macam biasalah, dia punya semangat tu berkobar-kobar tau. Dia macam nak jadi ejen insurans yang bagus. Dia nak jumpa klien ramai-ramai kan. Tapi malangnya tak lama selepas tu dia punya semangat tu jadi hilang balik tau. Macam bila klien nak jumpa dia jadi malas. Lepas tu dia macam batalkan appointment apa semua. So, bila lepas dia dah batalkan appointment dengan klien yang dia sepatutnya jumpa tu, dia balik ke rumah. Lepas tu dia macam termenung tau. Dia macam fikir, kenapa dia jadi macam malas sangat-sangat. Macam semua benda yang dia buat ni, awal-awal memang berkobar-kobar nak buat. Tapi bila dah macam nak maju sikit, terus jadi macam down balik. Jadi macam malasnya lah. Gitu. So, keadaan macam ni berlarutan sampai setahun tau kepada si Azmi ni. Sehingga kan dia ni hutang keliling pinggang. Lepas tu dia banyak macam kereta pun terpaksa kena tarik. Memang kehidupan dia tu tak terurus sangat-sangat. Semua benda yang dia buat memang semuanya tak jadi. Disebabkan oleh dia ni jadi macam malas. Sampailah pada satu hari kakak kandung kepada si Azmi ni, dia ajak si Azmi untuk pergi temankan dia berubat dengan seorang ustaz dekat Darusshifa. Lepas tu kan, bila balik saja daripada jumpa ustaz tu semua, kakak si Azmi ni pun cakap lah dekat Azmi. Dia kata, "Dik, kau pergi berubat lah sebab akak tengok kau ni macam lain macam sikit lah. Lagipun tadi akak nampak ada sesuatu macam benda warna putih macam tu dekat atas kepala kau." Lepas tu Azmi ni pun dia katalah, merepek lah akak ni. Saya tak sakit, buat apa saya pergi berubat kan. So masa ni Azmi ni dianggap apa sahaja yang kakak dia cakap tu sebagai merepek, sebagai satu gurauan. Dan tak lama selepas tu, bila si Azmi ni memang dia macam tak nak pergi berubat lah sebab dia kata dia tak sakit semua kan. Jadi kakak si Azmi ni pun bagi tahulah dengan ustaz yang dia selalu jumpa tu. Dia cakap lah, dia ceritakan lah dekat ustaz tu. Dia nampak adik dia macam pelik sikit. Jadinya ustaz ni pun cakap lah dekat Azmi untuk datang berjumpa sendiri dengan ustaz tu. Sebab dia macam nak scan lah lebih kurang kan. Biasa kan ada macam kita pergi nak berubat, dia akan macam scan dulu kan awal-awal, macam nak tengoklah takut ada sesuatu sebenarnya yang mengganggu hidup si Azmi ni. Dan bila selepas si Azmi ni dia pergi jumpa dengan ustaz tu, akhirnya semuanya terbongkar. Masa tu barulah dia tahu kenapa
Semua bisnes yang dia buat tak jalan, tak jadi. Dan bila setiap kali kalau dia nak buat bisnes apa-apa pun kan, memang dia akan ada satu penyakit. Itu penyakit yang malas sangat-sangat. Macam tak nak buat kerja macam tu. Dan lagi mengejutkan, kata ustaz tu sebenarnya badan si Azmi ni dikuasai oleh satu jin. Jadi adalah sesi dialog kan di antara ustaz tu dengan jin tersebut. Dan masa ni Azmi boleh dengar lah. Ustaz tu tanyalah kan dekat jin tu. Dia kata, siapa engkau? Siapa hantar engkau? Dan sekali si jin tu pun cakap, dia ni sebenarnya datang daripada jiran si Azmi yang dengki dengan kejayaan Azmi ni. Dia kata jiran, maksudnya tuan kepada jin tu benci sangat-sangat dengan Azmi. Dia tak suka tengok Azmi ni berjaya. Dan dia kalau boleh nak tengok si Azmi ni sampai merempat dekat tepi jalan. Punyalah dia dengki dekat si Azmi ni kan. Jadi disebabkan oleh jiran dia tu benci sangat-sangat dengan Azmi, dengan kejayaan dia apa semua ni, jiran dia tu pun telah menghantar satu objek. Yang mana objek tu dia tanam betul-betul dekat depan rumah si Azmi ni. Nah, selepas selesai sesi berdialog apa semua tu kan, jadi ustaz ni pun cakap lah dekat Azmi ni, dia kata dia kena datang lagi sekali. Maksudnya kena datang beberapa kali lah untuk jumpa dengan ustaz tu sampailah Azmi ni betul-betul pulih. Dan nak dijadikan cerita, kali kedua Azmi datang jumpa ustaz tu, dia bawa isteri dia tau. Pergi berubat. Dan lagi mengejutkan, ustaz tu kata dalam badan Azmi ni sekarang, yang tadi mungkin dah tak ada, tapi sekarang ada lagi satu jin lain yang bersarang dekat dalam badan si Azmi ni. Lepas tu ada satu benda yang memang mengejutkan mereka berdua lah, yang mana bila ada sesi dialog antara ustaz dengan jin tu tadi kan, menggunakan kakak si Azmi sebagai perantara, ustaz tu tanyalah, kau siapa? Siapa hantar kau? Sekali jin tu cakap, aku adalah ibu mertuanya. Aku benci dengan menantu aku dan aku nak dia bercerai dengan anak aku. Aku benci sebab menantu aku ni macam tak guna. Dia telah pun menyusahkan hidup isteri dia. Aku nak mereka berdua ni bercerai. Jadinya masa tu terkejutlah kan si Azmi ni bila dengar apa yang diucapkan oleh jin tu tadi. Sebabnya masa tu isteri dia ada dekat sebelah. Jadinya isteri dia macam terkejut jugalah kan. Macam, mak aku yang hantar sihir dekat suami aku sendiri. Macam tu. Selain tu juga kan, bila mereka berdua ni mendengar apa yang diucapkan tadi, mereka memang menangis lah. Sebab sedih lah kan. Sebab orang yang kita percaya, orang yang memang rapat dengan kita sampai macam tu sekali. Lepas tu, si Azmi ni dia cakap lah, sebenarnya memang dia tahu mak mertua dia tu memang tak berkenan sangat-sangat dengan dia. Sebab sebelum ni, before kahwin dengan si Azmi, isteri dia tu pernah lah mak dia tu nak kahwinkan dengan orang lain, dengan jodoh pilihan hati mak dia lah. Tapi isteri dia tu tolak sebabnya isteri dia nak kahwin juga dengan si Azmi ni. Jadi disebabkan oleh itulah mak dia ni kalau boleh dia nak sangat anak dia bercerai dengan suami dia, iaitu si Azmi ni. Tapi kan selepas daripada tu, bila dah berubat apa semua ni, alhamdulillah lah berjayalah keluarkan apa semua. Dan ustaz tu pun pesan kena datang lagi lah untuk jumpa ustaz tu. Lepas tu mula-mula si Azmi ni diingatkan badan dia memang dah tak ada lah apa-apa yang mistik tu. Sebab dah berjaya keluarkan semua kan. Tapi malangnya tak lama selepas tu dia jatuh sakit balik tau. Jadi dia pun kenalah pergi jumpa lagi sekali. Untuk kali ketiganya pergi jumpa dengan ustaz ni. Dan kali ni yang mengejutkan, bila ustaz tu tengok sahaja dekat si Azmi ni, dia kata maaf, kali ni ustaz dah tak boleh nak tolong dah Azmi. Sebab kali ni sihir yang dihantar kepada Azmi ni adalah sihir yang sangat tinggi. Katanya, Azmi ni dah terkena sihir kongkang. Kata ustaz, Azmi ni telah pun diberikan makan tulang kongkang. Kalau korang nak tahu kongkang ni apa, dia ni adalah spesies haiwan yang slow tu kan. Pernah tengok tak haiwan yang slow jadi berjalan? Jadi, bila orang yang terkena dengan sihir ni, memang kehidupan dia orang akan malang tau. Mereka punya kehidupan tu macam haiwan tu lah. Dia macam slow, jadi macam malas macam tu. Lepas tu ustaz semua cakap, okey, kali ni orang yang hantar sihir dekat si Azmi ni pula adalah kawan dia sendiri. Iaitu kawan dia yang pernah kerja dengan dia masa dia kerja dekat bank. Ingat tak kisah yang pertama tadi? Masa tu bila si Azmi ni naik pangkat jadi pegawai, adalah kawan dia ni yang nak marah. Dia rasa macam Azmi ni tak layak untuk naik pangkat, untuk jadi pegawai lah. Jadi disebabkan oleh dia nak marah sangat dengan si Azmi, sebab tu lah dia hantar sihir dalam bentuk tulang kongkang. Yang mana kata ustaz,
dia telah pun hancurkan tulang kongkang tu. Lepas tu dia macam dah jadi serbuk semua tu kan. Dia campurkan dalam makanan. Lepas tu dia bagi makan dekat si Azmi ni. Dan lepas pada tu lah si Azmi ni rasa macam malas je. Kehidupan dia rasa kosong je. Sampailah si Azmi ni pun decide untuk letak jawatan tu. Jadinya bila ustaz tu tak mampu nak merawat penyakit si Azmi ni, iaitu sihir tulang kongkang tu, ustaz ni pun syorkan Azmi untuk jumpa Pak Samad. Kata dia mungkin insya-Allah lah Pak Samad ni boleh membantu si Azmi ni. Tetapi malangnya bila Azmi ni pergi jumpa dengan Pak Samad tu, Pak Samad tu sendiri pun cakap tak boleh. Rasanya macam dia tak boleh nak ubatkan si Azmi ni sebab ilmu ni macam tinggi sangat, ilmu sihir tu. Tapi bila si Azmi ni merayu, lepas tu si Azmi ni pun ceritalah dekat Pak Samad tu kan apa yang berlaku dekat dia apa semua. Pak Samad tu pun akur. Lepas tu Pak Samad cakap, tak apalah kalau macam tu dia akan cuba untuk ubatkan si Azmi ni. Tetapi kesan dia tu ataupun macam kesan perubatan dia orang apa semua tu takkanlah menjadi 100%. Disebabkan oleh sihir tu terlampau kuat. Kata Pak Samad tu sebenarnya ilmu tulang kongkang tu biasanya diamalkan oleh orang asli. Sebab itulah dia memang power sangat-sangat. Dan kata dia lagi biasanya sesiapa sahaja yang terkena ilmu tulang kongkang tu bukan setakat dia jadi malas tau. Tapi dia biasanya akan dibenci oleh orang sekeliling. Maksudnya sesiapa sahaja yang tengok Azmi ataupun orang-orang yang terkena ilmu tulang kongkang ni, orang akan benci sangat-sangat dengan orang tu. Orang jadi macam nyampahnya lah aku tengok dia ni kan. So dekat sini sihir tu memang kuat sangat sehingga kan memang Azmi ni tak boleh nak pulih sepenuhnya tau. Jadi sampai sekarang lah masih ada lagi lah saki-baki sihir tu pada badan si Azmi ni. Dan dikata memang kesian lah kan kalau bila orang macam banyak orang dengki dengan dia. Dia lah tadi jiran dia, mak mertua dia, kawan dia sendiri kan, semua hantar sihir yang berlainan dekat dia. So memang kesian lah dekat si Azmi ni sebab badan dia terpaksa menerima banyak jenis gangguan. Sampai kan yelah jadi kehidupan dia pun jadi tak terurus, tak bahagia lah kan. So dia cakap lah kalau boleh orang tu dengki macam mana pun, sakit hati macam mana pun, janganlah sampai tahap pergi hantar sihir dekat orang. So sebenarnya kisah tentang si Azmi ni banyak je berlaku dalam masyarakat kita sampai zaman sekarang kan. Kita je kata yang zaman sekarang ni moden, dah tak ada dah orang pergi hantar sihir apa semua tu, tak ada lah. Sekarang pun ada lagi orang yang masih lagi mengamalkan ilmu sihir ni. Bila tengok orang berjaya je dia pergi hantar sihir sebab rasa macam tak senang hati lah semua kan. Memang busuk hati sangat lah orang yang suka hantar sihir ni. So dekat sini ada tak korang macam pernah lah dengar cerita ataupun mungkin ahli keluarga sendiri ke yang pernah mengalami masalah kena sihir dengan orang ke apa semua, bolehlah korang kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So seperti biasalah, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa in my next video. So see you soon. Bye.